Okey. Baik. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Apa itu kepentingan, cikgu? Kepentingan ni maksudnya adalah faedah. Apa faedah dia? Apa benefitnya? Apakah benefit wujudkan negara berdaulat ni? Apa faedahnya, cikgu? Nak wujudkan negara yang merdeka, negara berdaulat, negara merdeka kan? So, apa faedahnya nak wujudkan negara yang merdeka ni, cikgu? Okey. Baik. Yang pertama kita nak tengok kepentingan atau faedah mewujudkan negara berdaulat ni iaitu keberkesanan pentadbiran. Keberkesanan ni maksudnya apa? Iaitu effectiveness. Kecekapan, effectiveness, keberkesanan pentadbiran. Di mana kedaulatan akan memberikan apa? Kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Nampak tak? So, di sini kalau kita lihat, keberkesanan pentadbiran maksudnya apa? Sesebuah kerajaan itu mampu menjalankan pentadbiran, bebas melakukan pentadbiran tanpa campur tangan negara-negara luar. Sebagai contoh, dalam negara kita ni, dasar pentadbiran negara kita ni, pentadbirannya dilaksanakan dengan berkesan melalui jemaah menteri. Yang ini contoh jemaah menteri dan kementerian-kementerian yang berkaitan. Kerjasama pula antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ada kerjasama yang dilakukan melalui pengagihan kuasa. Agihan kuasa melalui agihan kuasa ini juga mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Nanti kita akan belajar dalam bab 4 iaitu sistem persekutuan, di mana kamu akan belajar tentang kerajaan pusat, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan bagaimana mereka melakukan pengagihan kuasa supaya pentadbiran itu menjadi berkesan. Dan sistem pentadbiran juga diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Maknanya sistem pentadbiran ini telah dijalankan mengikut undang-undang yang telah ada. So jangan berlebih, jangan terkurang, mesti ikut apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang itu. Jadi ini mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Contohnya kalau kita lihat di sini mesyuarat jemaah menteri. Mesyuarat jemaah menteri diadakan pada tahun 1990, dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang inilah, ini Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan sistem jemaah menteri, sekumpulan menteri-menteri ini memang telah memberikan keberkesanan pentadbiran. Dan ini masih diamalkan hingga hari ini. Sebab itu keberkesanan pentadbiran ini wujud bila kita dapat wujudkan negara yang berdaulat. Itu pertama. Keberkesanan tu kesan kah? Baik. Berkesan tu maksudnya kita kata keberkesanan tu sebenarnya mencapai kejayaan. Maksudnya keberkesanan pentadbiran, maksudnya pentadbiran yang berjaya. Pentadbiran yang berjaya menyelesaikan banyak isu, pentadbiran yang berjaya menyelesaikan masalah rakyat. Jadi keberkesanan ni kita boleh katakan sebagai kejayaan lah. Yang kita kata berjaya mencapai matlamat. Contoh, kamu semua ada ketua kelas, betul? Kalau kamu tengok ketua kelas kamu tu ada yang memang dia pun jadi ketua kelas yang berkesan. Dia bantu kawan-kawan sekelas dia, dia bantu cikgu dia, kemudian dia memang hebat dalam pelajaran, kemudian dia berhemah tinggi. Itu ketua yang berkesan. Maknanya ketua yang berjaya. Berjaya menjadi contoh, berjaya kata apa dari sudut akademik, berjaya disenangi oleh rakan-rakan. Itu ketua yang berjaya. Ada tak ketua yang tidak berkesan? Ada. Iaitu ketua yang malas, jarang datang sekolah,
Kemudian bila jadi ketua tu suka buli rakan-rakan sekelas. Okay. Kemudian dengan cikgu pun tak hormat. Jadi itu ketua yang tidak berkesan. Maknanya ketua yang tidak berjaya menjadi ketua. Jadi macam tu juga pentadbiran. Keberkesanan pentadbiran maksudnya apa? Pentadbiran yang berjaya melaksanakan pelbagai perkara untuk rakyat. Jadi itu dipanggil keberkesanan. Boleh faham Adriana? Ya, ya Faribang. Ya, ya, silakan. Adriana faham ke? Keberkesanan. Faham ya? Kalau ada yang lain yang tak faham, boleh bertanya. Jangan malu-malu. Kelas kita ni jangan malu-malu. Okay, sebab kita semua satu family. Kita semua satu keluarga. Keluarga sejarah. Okey, baik. Alamak soalan. Okey, baik. Cikgu, rasanya, okey, ada soalan rasanya isu rasuah dalam pentadbiran ini susah nak hapuskan ke macam mana? Okey, baik. Okey, yang kedua, pentingnya untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi. Baik, apa itu kemakmuran? Kemakmuran, banyak kali cikgu cakap, kemakmuran itu bermaksud kemewahan atau kekayaan. Ingat kemakmuran itu kemewahan, kekayaan. Jadi dengan adanya negara berdaulat, maka kita dapat membentuk sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang kaya, sebuah negara yang mewah. Jadi kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Maknanya dasar untuk memberi kemewahan kepada ekonomi melalui ekonomi. Selepas negara mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat yang berbilang kaum di Malaysia ni. Jadi, pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian, perdagangan yang diperkenalkan melalui dasar-dasar pembangunan ekonomi negara. Maknanya, pelbagai gerak kerja kerajaan buat untuk apa? Supaya rakyat akan dapat meningkatkan taraf hidup. Apa yang kerajaan buat? Kerajaan bagi peluang untuk apa? Tambahkan bidang pertanian, banyakkan kilang-kilang perindustrian, banyakkan perdagangan di negara kita. Itu semua untuk apa? Untuk kekayaan rakyat. Jadi berkesannya negara yang berdaulat ni, pentingnya mewujudkan negara berdaulat ni supaya dapat memberi kemewahan kepada rakyat. Okay, kemewahan kepada rakyat. Macam sekarang ni lah. Cikgu nak tanya kamu, negara kita ni, adakah negara kita ada sebagai sebuah negara yang mewah tak? Negara kita ni negara yang mewah tak agak-agaknya? Okey, ni kita bercapai. Okey, dan juga okey, kalau kita lihat yang ketiga iaitu kesejahteraan sosial. Maknanya sejahtera, aman damai, harmoni, okey, dari segi sosial. So sebuah negara yang berdaulat ni, kedaulatan ni penting untuk apa? Negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Dasar sosial itu maksudnya apa? Tindakan-tindakan untuk menjaga sosial negara kita. Sosial ni berkaitan rakyat. Dia berkaitan manusia. Jadi, negara yang berdaulat dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Oleh itu, mereka dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. So, sebab itu, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, beberapa perkara berkaitan dengan apa? Bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan, rukun negara. Ini semua diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah, memupuk perasaan cinta, saling berkasih sayang dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Sebenarnya memang sukar nak melahirkan perasaan muhibah di kalangan kaum yang berbeza-beza.
sukar untuk kita menyatakan rasa kasih sayang kita. Wah, aku sayang kau sebagai kawan. Walaupun kita Melayu, dia tu India. Ataupun kita ni Melayu, dia Cina. Kita susah cakap, ya aku susah nak, aku sayangkan kau. Jarang berlaku. Tetapi kalau kita boleh cakap macam tu, bermakna kita dah ada perasaan muhibah. Kamu semua ada tak rakan yang berbeza kaum? Kamu ada tak rakan yang berbeza kaum? Okey, kaum ada baik, bagus. Ada tak rasa sayang pada mereka? Kan? Ada tak rasa sedikit sayang pada mereka? Ada. Okey. Ada kan? Adalah sikit. Kan? Adalah sikit sebagai rakan sekelas persemua. Itu pun dah cukup untuk muhibah. Bila kita sayang dia sikit, walaupun dia berlainan kaum, kita rasa itu muhibah. Dan itu dikatakan sebagai sejahtera sosial kita. Kerana apa? Kita tidak akan memusuhi dia. Kita akan berbaik-baik dengan dia. Kita akan bergaul dengan baik kepada mereka. Jadi, ini yang dikatakan kesejahteraan sosial. Cikgu banyak juga. Cikgu semasa tingkatan 4 dulu, banyak rakan-rakan India cikgu yang selalu suka berkawan dengan cikgu. Saya cakap apa? Rafi, kalau you ada orang yang ganggu you bagi tahu sama saya, kan? Nanti saya hantam itu orang. Itu masa form 4. Cikgu tingkatan 4. Kawan pelajar-pelajar, kawan-kawan India lah. Bila cikgu naik tingkatan 5, cikgu berkawan dengan kawan-kawan Cina. Dia pula dia kata apa? Sampai dia orang baik, saya cakap apa? You Rafi, kalau you ada orang apa nak kacau you, you bagi tahu. Okay? You bagi tahu kita orang. Kami akan tolong sama you. Sampai tahap macam ni. Jadi, itu dikatakan perasaan muhibah. Ya, perasaan muhibah. Okay, saling, walaupun berbeza kaum, tetapi kita saling bantu-membantu. Ya, okay. Contohnya, kalau kita tengok ini dia. Kamu tahu tak, ini pasukan bola sepak kebangsaan yang berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik 1972. Okey, ini pasukan bola sepak kebangsaan Sukan Olimpik 1972, dan pasukan ini diwakili oleh pemain yang berbilang kaum. Ya, dia ada Cina, dia ada India, okey, dia ada Melayu, bercampur-campur. Ini tandanya sejahtera sosial. Okey, dan ini tentang diorang ni telah difilmkan dalam Ola Bola. Kau pernah tengok filem tu? Ola Bola yang pasukan Malaysia tu. Yang Ola Bola itu Ola Malaya. Yang itu. Kau tengok kan? Dia itu adalah pemain-pemain daripada pelbagai kaum menyertai skuad negara kebangsaan untuk bermain di Sukan Olimpik. Berjaya. Itu contoh kesejahteraan sosial, muhibah, kasih sayang di antara sesama kaum yang berbeza. Itu kesejahteraan sosial. Jadi, itu pentingnya mewujudkan ciri negara berdaulat. Okay. Dan satu lagi, kita lihat iaitu pentingnya negara berdaulat ini apabila adanya kecemerlangan hubungan luar negara. Bila negara kita dah merdeka, dah berdaulat, maka kita akan ada hubungan luar negara yang cemerlang. Di mana kedaulatan ini penting untuk memberikan hak kepada negara kita ni, kepada negara untuk jalinkan hubungan dengan negara lain. Dan hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. So, selain dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain, negara juga dapat mengadakan perjanjian, kerjasama dalam pelbagai bidang. Kesannya, Malaysia akan menikmati pelbagai faedah dan juga kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Contoh, keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa pula meningkatkan imej negara. So, masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Sebab itu pentingnya kedaulatan supaya dapat membentuk
Okey, kecemerlangan hubungan luar negara. Sebagai contoh,